Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi Ahmad bin Muhammad Rafi. InsyaAllah pada malam ini saya akan membentangkan satu tajuk yang menarik, iaitu Mu'jizat Al-Quran. Pendahuluan. Mu'jizat Al-Quran adalah mu'jizat yang abadi, ini kekal sehingga hari kiamat. Al-Quran adalah merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan dari langit Allah Subhanahu Wa Taala. Mu'jizat Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati-hati manusia ke arah jalan yang kebaikan dan kebajikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada umat manusia agar menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan perintahnya. Mukjizat Al-Quran ini adalah membuktikan kebenaran isi kandungan yang ada dalam Al-Quran tu yang merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya mukjizat Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kitab ilahi, iaitu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada keraguan padanya. Ini Al-Quran tak ada keraguan. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Surah Hud ayat 21. Ayat 1. Al-Quran merupakan kitab yang terpelihara seperti mana jaminan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan. Ini Al-Quran ni keesok-esok kan nanti akhirat lah ada ganjarannya, macam tu. Al-Quran merupakan kitab mujizat yang terbesar dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kitab Daud, kitab Zabur, ada kitab Zabur, kitab Injil tu ada Nabi tersendiri. Tapi Al-Quran ialah Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan kitab yang mudah difaham dan jelas maksudnya. Yang ini kitab Al-Quran ni menjelas dan terperinci dah yang benar lagi. Seterusnya, kekufuran membuktikan kebenaran Al-Quran. Okey, seterusnya, mukjizat Al-Quran tidak terhenti kalau Al-Quran telah mencabar kaum kafir semasa diturunkan. Semasa dulu memang cabar sangat-sangat semasa Al-Quran diturunkan. Kerana seorang kafir ni dia cakap Al-Quran ni apa ini macam tu kan. Lepas tu orang kafir dari golongan penyesat ni tak tahulah dengan orang kafir ni ialah mengingkari agama Islam dan kewujudan Allah. Jadi tujuan dia ialah mengingkari agama Islam dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik lah. Golongan ini adalah bertujuan untuk memasuk manusia dari jalan Allah, dari jalan sebenar. Ini memasukkan nak masuk macam sekarang dah ada macam-macam dah mazhab macam akidah yang memesongkan dari jalan Allah lah. Allah memperalat orang kafir ni cuba memesong orang lain dari jalannya dan memudasakan Al-Quran. Ya, ini Allah macam orang kafir ni dia cuba nak masuk, selagi mana nak cuba juga nak memesongkan daripada umat Islam ni kepada akidah yang menyesatkan. Okay, seterusnya Al-Quran dan sains. Penentangan yang berlaku antara hakikat kejadian alam dan Al-Quran ini, penentangan yang berlaku antara hakikat kejadian alam dan Al-Quran. Okay, Al-Quran tidak mungkin berlaku penentangan dan fakta sains yang boleh dibuktikan dengan percubaan. Fakta sains mengatakan Al-Quran diturunkan bukan sebagai buku sains adalah benar. Mukjizat ini adalah merupakan kemuncak rahsia kejadian alam. Ini Al-Quran ni dalam Al-Quran ni banyak dah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tak kira ilmu perubatan ke ilmu mantik dah ada dalam Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan untuk mengajar kita ilmu perubatan walaupun ada disebutkan dalam terperinci. Ya, ilmu perubatan walaupun ada disebutkan terperinci, sedangkan ilmu perubatan ini mengetahui setelah ratusan malah ribuan tahun kemudian. Tujuan Al-Quran, mukjizat Al-Quran mesti ada tujuan dia. Tujuan dia Al-Quran adalah kalam Allah yang mukjizat diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tulis dalam mushaf, satu mushaf dah. Membaca Al-Quran adalah menjadi ibadat. Memang menjadi ibadat seharian kita lah. Al-Quran ni macam teman kita esok-esok. Al-Quran ialah membuktikan akidah ketuhanan kita. Ialah ni akidah kita nak tahu juga ialah akidah Al-Quran lah. Ini panduan pertama, yang ni panduan pertama Al-Quran, panduan kedua hadis.
Al-Quran ialah memperisytiharkan terhadap kemuliaan manusia dan haknya, memberitahu bahawa manusia diciptakan adalah untuk beribadat kepadanya. Ialah manusia ni untuk beribadat kepadanya, pengabdian. Seterusnya untuk menyucikan jiwa manusia yang tazkiyatun nafs, membina keluarga yang soleh untuk menjadi teras kepada kekuatan umat. Kalau kita baca Al-Quran dan memahami dan tadabbur lagi, insya-Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat dan menjadi seorang akhlak yang terpuji lah. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran menyeru aspek keinsanan yang tolong menolong antara sesama lain, antara satu sama lain. Ialah kita kena menolong antara satu sama lain. Walaupun kita berbeza kaum dan dalam Malaysia ni ada banyak kaum, kita menolong antara satu sama lain. Seterusnya, keistimewaan umat Islam ini, keistimewaan umat Islam ada dua, Lailatul Qadar dan bulan Ramadan. Lailatul Qadar, malam turun Al-Quran. Pemilihan malam adalah menjadi tumpuan ibadat yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika malam Lailatul Qadar ni, Allah memberi nikmat mengikut kemahuan kita sendiri. Apa yang kita nak pada malam tu, kita kena minta. Jangan tak minta, sebab malam ni adalah berkat. Malam ni adalah malaikat yang berrahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita tak menghidupkan Lailatul Qadar ni kerana Allah memulakan malamnya dengan turunnya Al-Quran, macam mana kita nak ganjaran kita lagi? Macam itulah. Bulan Ramadan ni, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ini Al-Quran dengan 14 surah dan 30 juzuk. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Dekat Mekah 13 tahun, 13 tahun, dan Madinah 10 tahun. Dinamakan mukjizat Al-Quran ni adalah mukjizat teragung, dan ada kehebatannya pada Al-Quran ni. Setiap kali bulan Ramadan ni, kita berusahalah untuk melengkapkan bacaan kita dan memperelokkan, memperbaiki, mentadabbur, sebab bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Seterusnya, kesimpulan ya. Akhir sekali kita ada kesimpulan kita lah, kesimpulan mukjizat Al-Quran. Jelaslah mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang abadi dan kekal sehingga hari kiamat. Ialah kita dah tahu cakap dah tadi, mukjizat Al-Quran ni adalah mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat. Tak ada kitab yang standing dengan mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang menjadi rujukan umat manusia. Semua umat manusia adalah rujukan yang pertama agar hidup kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran ni adalah jelas dan bukti yang rajih lagi menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan Al-Quran banyak dah semua ilmu-ilmu. Umat Islam wajib mempercayai Al-Quran yang merupakan rukun iman kita. Rukun iman kita adalah salah satunya mempercayai Al-Quran. Wallahu Subhanahu Wa Taala ilmu atam. Setakat ini saja dari perbincangan saya. InsyaAllah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang datang dari diri saya sendiri, seorang insan yang dhaif. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.